Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah sebelum kita mulakan majlis, marilah sama-sama kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada seluruh ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, serta kepada seluruh para masyaikh, guru-guru kita, seluruh ahli keluarga kita, seluruh muslimin muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Yang saya hormati barisan jawatan kuasa Masjid Datuk Kelana Petra Sendang, seterusnya tuan-tuan, datuk-datuk, datin-datin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan izin limpah rahmatnya dapat sama-sama kita meneruskan lagi kuliah pengajian faraid kita, pengajian pusaka kita pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, semalam saya seharian macam kita buat letua di Langkawi. Kita menjelajah daripada majlis Bandaraya Seremban, kita bersama dengan kaki tangan di Persatuan Badan Kebajikan Islam MBS. Seterusnya kita bersama dengan jemaah di Masjid Husin Seremban 2. Malam saya di Surau Al-Hadisi Kamat. Sepatutnya semalam saya ada talk di Sekolah Kebangsaan Lui Timur, tapi disebabkan ada berbasikal jalan tutup tu, saya tak berani nak pergi tuan-tuan. Sebab saya takut tengah hari saya tak sempat nak sampai dekat Masjid Husin. Jadi saya minta tim saya di sana lah. Yang mana saya nak kongsikan di sini apa tuan-tuan? Hari-hari kita bercerita tentang harta tuan-tuan. Dan setakat saya berkongsi tentang pengurusan harta ini tuan-tuan, alhamdulillah feedback dia positif. Sebab ramai di antara kita yang masih lagi ada keraguan, kecelaruan dalam bab pengurusan harta ini tuan-tuan. Yang mana semalam ada dikongsikan kepada saya, Ustaz, bantu saya Ustaz, saya dah sedang uruskan pusaka keluarga saya, tapi saya baru lapisan yang layer dia je, layer yang terakhir. Rupanya nak sampai kepada penama dalam geran tu, dia ada 5 layer. Dia baru ada layer yang pertama. Dia kata itu pun jenuh nak mencari Ustaz. Jenuh nak mencari. Baru tahu satu tempat kerja ada saudara Ustaz. Berkat cari ahli keluarga dalam menguruskan pusaka. Sebab itu saya selalu pesan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, nak urus harta, urus masa hidup. Jangan kita
memberi kepercayaan 100%, anak kita akan uruskan kalau kita dah meninggal dunia. Kerana hakikatnya tak berlaku sebegitu, tuan-tuan. Sebab tu saya selalu minta tuan-tuan renungkan, tanya dalam diri kita, dalam keluarga kita, siapa yang ada kemahiran faraid, kemahiran menguruskan harta. Kalau tak ada, tuan-tuan, pertama tuan-tuan kena sedar, tuan-tuan sedang berisiko. Yang mana pertama, tuan-tuan, keluarga tuan-tuan, kalau kita tak ada ilmu faraid ini, tuan-tuan, pertama sekali kita sedang berisiko ahli keluarga kita akan termakan harta haram tanpa sedar. Ini saya terpaksa ulang, tuan-tuan. Sangat takut, tuan-tuan. Kita ingat kita nasihat anak kita tak jalan-jalan sebabkan dia ni tak berapa bijak. Rupanya hatinya tak berapa terang, tuan-tuan, sebab kita makan harta haram. Yang kedua, kita sedang berisiko untuk melihat keluarga yang kita bina akan berpecah belah, tuan-tuan. Ini yang tuan-tuan kena sama-sama renungkan, kita sama-sama fikirkan. Penting ilmu ini, dan penting bukan sekadar kita nak belajar, tapi kita nak balik, kita kena ambil tindakan. Sebab kalau kita tak buat tindakan, maka ketahuilah kita akan berisiko untuk memberi kesan yang ketiga. Apa dia? Iaitulah kita sedang berisiko untuk membiarkan harta kita beku, tuan-tuan. Tidak dimanfaatkan. Sebelum ni saya dah kongsikan dengan tuan-tuan, harta beku kita mencecah 100 bilion. Ada orang tanya, betul ke Ustaz sampai 100 bilion? Mana fakta Ustaz dapat? Logik ke? Tuan-tuan, saya tak payah cerita logik tak logik. Kita pernah jumpa seorang yang berpangkat besar, dia seorang sahaja. Dia seorang saja ada harta 100 bilion lebih. Dia seorang. Kita pernah tengok ada urusan jual beli atas satu nama. Dalam geran ada satu nama. Ada 1000 hektar. Bukan 1000 ekar. 1000 hektar. Nilaian dia jutaan ringgit, tuan-tuan. Satu nama juga, tuan-tuan. So tak ada benda yang mustahil, tuan-tuan. Jadi nilaian hartanah kita pun makin lama, ada kawasan yang makin lama makin meningkat. Jadi kita tak nak harta yang kita penat kumpul pada hari ini, yang penat kita keluar pagi balik malam. Macam ayah saya, arwah ayah saya berulang 30 tahun, berulang daripada Felda Jalan Semarak ke Seremban. Hari-hari tunggu bas dekat Stadium Paroi. Lepas tu berhenti dekat Pasar Seni, tukar bas, naik bas lain. Berulang 30 tahun, tuan-tuan. Jadi kita tak nak harta yang kita cari, keluarga yang kita bina berkecai begitu sahaja. Wa na'udzubillahi min zalik. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan mengupas lebih lanjut berkenaan dengan kitab kita Mengurus Harta Pusaka, yang mana pada hari ini kita akan melihat pada muka surat yang kelima. Bab 2, pengenalan hukum faraid. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana maksudnya, pelajarilah ilmu faraid ini, tuan-tuan. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada orang lain. Sesungguhnya ia adalah daripada setengah daripada ilmu. Ia adalah ilmu yang akan dilupakan, dan ia merupakan suatu ilmu yang mula-mula akan dicabut daripada umatku.
huraian hadis tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi galakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan para sahabatnya dengan sabdanya yang bermaksud, wahai Abu Hurairah, pelajarilah kamu ilmu faraid, dan setelah dapat menguasainya, ajarkanlah ilmu tersebut kepada orang lain supaya ilmu ini berkembang dan diamalkan. Ilmu faraid ini ilmu yang sangat penting, sebab kita sedia maklum, kita nak menjaga ahli keluarga kita sabit dengan ayat Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara, lindungilah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Kita tak nak ada di antara ahli keluarga kita yang disambar api neraka kerana mewarisi harta dengan jalan yang salah. Baru-baru ni saya dapat satu kes tuan-tuan, yang mana saya dihubungi waktu senja. Dia kata, ustaz, bantu saya ustaz, sahabat saya nak kena halau keluar daripada rumah. Saya pun kesian lah. Allah, kesiannya lah. Lelaki ke perempuan? Saya tanya. Tergerak hati nak tanya. Dia kata lelaki. Oh, saya terkejut. Jarang saya dapat berita lelaki kena halau. Biasa yang kena tindas ni rata-rata biasanya memang kes yang saya dapat adalah kaum wanita yang nak kena halau. Banyak tuan-tuan. Saya tak tipu. Datang-datang dah lah baru kematian suami, datang adik keluarga yang lain tuntut pusaka, minta isteri keluar daripada rumah. Kesian. Kesian. Tapi kita nak buat apa? Sebab tak ada apa yang kita boleh bantu di samping kita boleh memberi cara. Dalam kes seperti ini tuan-tuan, suka untuk saya pesan, kalau si mati meninggalkan pasangan, pertama sekali kita kena memberi kebenaran kepada pasangan tersebut untuk menuntut harta sepencarian. Harta sepencarian ini bukan keputusan ahli keluarga, bukan kita yang pandai-pandai decide, tapi kuasa memutuskan harta sepencarian ini adalah di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah. Jadi boleh pergi dekat Senayan, pergi Mahkamah Tinggi Syariah, buat tuntutan, buat dokumen tuntutan. Sebab apa? Baki daripada harta tersebut barulah akan difaraidkan. Sebagai contoh, macam dalam kes tersebut, ahli keluarga datang menuntut rumah, sedangkan ahli keluarga tersebut tak pernah pun datang tolong cat rumah. Tak pernah pun kalau lampu berkelip-kelip datang tukar. Tapi disebabkan dia ada hak, datang menuntut, terus minta suami keluar daripada rumah. Sedangkan rumah itu yang dia bina. Namun kes ini agak special tuan-tuan. Sebab apa? Dalam kes ini, dalam ilmu faraid, dia dikenali sebagai kes musytarikah, yang mana dia melibatkan perkongsian harta bersama dengan adik-beradik seibu, tuan-tuan. Dalam kes musytarikah ini tuan-tuan, ingatkan asal kaedah dia, adik-beradik seibu sebapa akan mendapat baki. Namun dalam kes ini tuan-tuan, bakinya tiada. Namun adik-beradik seibu pula mewarisi dengan cara fardu. Dia ada bahagian dia. Kalau dia ramai,
dia dapat 1/3 bahagian. Kalau dia sedikit, dia dapat 1/6. Saya tulis sikit tuan-tuan. Boleh tuan-tuan Dalam kes ini tuan-tuan, yang meninggal adalah isteri. Isteri yang meninggal dunia. Isteri ni dia ada ibu, dan dia ada suami. Cuma dia tak ada anak. Jadi kita dah belajar sebelum ni apa dia tuan-tuan? Siapakah waris fardu kita? Yang pertama sekali siapa? Ayah. Yang kedua, ibu. Yang ketiga, pasangan. Yang keempat, anak lelaki kandung. Dan yang kelima, anak perempuan kandung. Masa bila adik-beradik dapat bahagian? Yakni kalau tak ada ayah dan tak ada anak lelaki kandung. Dalam kes ini, dia tak ada ayah dan dia tak ada anak lelaki kandung. Kita tengok kepada adik-beradik si mati. Yang mana adik-beradik si mati, dia ada adik-beradik seibu sebapa, yang mana dia ada seorang sahaja lelaki. Kalau dalam bab faraid tuan-tuan, kalau adik-beradik seibu sebapa dapat bahagian, kita tak terhenti di sini. Kita kena semak pula satu lagi part, iaitulah si mati ada ke tidak adik-beradik seibu. Orang dulu-dulu tuan-tuan kahwinnya banyak kali. Jadi balik ni tanya mak kita, kita ada tak adik-beradik seibu? Kalau ada, kena bina hubungan tuan-tuan. Takut-takut nanti masa pembahagian pusaka melibatkan mereka. Kalau si mati tak ada anak masa dia meninggal dunia, maka kita tengok dia ada adik-beradik seibu sebapa, yang ni akan mewarisi dengan jalan asabah, menerima baki. Satu lagi pula adik-beradik seibu. Dalam kes ini dia ada 4 orang lelaki dan dia ada 2 orang perempuan. Macam saya kata tadi, kalau dia seorang, dia dapat 1/6. Kalau dia ramai, dia dapat 1/3. Suami tak ada anak, dapat berapa tuan-tuan? Tak ada anak, dia dapat 1/2. Ibu dapat 1/6. Ini adalah senarai ahli warisnya. Namun kalau dalam kes asal tuan-tuan, kes asal anak lelaki tadi ini, adik-beradik seibu sebapa lelaki tadi ini, dia tidak mendapat baki kerana bakinya tiada. Namun dalam kes tersebut pernah dirujuk kepada Saidina Umar, yang mana Saidina Umar telah membincangkan perkara ini. Dia rujuk, dia tengok kan polik tuan-tuan, kalau adik-beradik yang paling rapat sekali, adik-beradik siapa dengan si mati? Mestilah adik-beradik si ibu sebapa dia berbanding dengan adik-beradik seibu. Tapi adik-beradik seibu sebapa pula yang tak dapat. Lalu Saidina Umar memutuskan untuk bahagian adik-beradik seibu sebapa ni, dia dapat sama banyak dengan bahagian adik-beradik seibu. Kalau dalam kes ini tuan-tuan, setiap seorang adik-beradik
akan mewarisi 2/42 bahagian, maka ibu dapat 7/42 bahagian dan suami dapat 21/42. Yang ni dia ada kiraan dia lah. Saya tak tunjuklah kiraan tersebut. Jadi dalam kes ini si mati. Kita dah kena, macam saya dah pernah sentuh sebelum ini, bila berlaku kematian, apa yang kita nak kena tahu dulu tuan-tuan. Kalau berlaku kematian, pertama sekali kita kena kenal pasti siapa ahli waris kita. Jadi bila dah kenal pasti ahli waris macam ni, selesai. Yang kedua, kita kena tahu dulu kadar faraid bagi setiap ahli waris. Kena cerita, bukan terus buat sama rata. Hari ini ramai orang meninggalkan hukum faraid dengan terus membuat sama rata tanpa diterangkan terlebih dahulu berapa kadar faraid setiap ahli waris dapat. Jadi sepatutnya yang kedua kena terangkan dulu adik-beradik pertama, kedua, ketiga, ibu, suami dapat berapa bahagian. Kena sebut dulu berapa kadar faraid. Dah sebut, barulah kita kenal pasti harta-harta pusaka si mati. Dan macam sebelum ni yang saya terang sebelum ni, nak sampai tahap membincangkan harta pusaka si mati, faraid si mati, harta faraid dia jatuh nombor 5. Perbincangan faraid dia adalah step yang terakhir. Yang pertama, kita kena buat apa dulu? Yang pertama, selesaikan pengurusan jenazah yang wajib, yang boleh guna duit si mati. Yang kedua, kita selesaikan hutang si mati dengan Allah dan hutang si mati dengan manusia. Yang ketiga, kalau si mati tersebut ada pasangan, bagi ruang kepada pasangan untuk membuat tuntutan harta sepencarian. Yang keempat, sekiranya si mati ada meninggalkan wasiat, kita tengok wasiat kepada siapa. Kalau wasiat kepada bukan waris, maka kita perlu laksanakan dengan kadar tidak melebihi 1/3 bahagian. Dan yang kelima, baru kita bincang bab pusaka, bab faraid. Baiklah. Seterusnya, sesungguhnya ilmu faraid ini ialah setengah daripada ilmu. Ini ditafsirkan oleh ulama. Setengah ilmu adalah berkaitan dengan pengurusan harta ketika seseorang itu masih hidup, seperti jual beli, pinjam meminjam, pajak gadai, sewa, hibah dan sebagainya. Manakala setengah lagi adalah pengurusan harta orang yang telah meninggal dunia dan ianya terkandung dalam ilmu faraid. Jadi tuan-tuan, setengah ilmu di sini ulama tafsirkan bahawa setengah daripada ilmu adalah 1/2-nya adalah menceritakan tentang bab muamalah, hibah, pajak gadai, beli, pinjam meminjam, sewa dan sebagainya. Dan 1/4 lagi adalah terkandung di dalamnya ilmu faraid. Macam saya cerita sebelum ini juga tuan-tuan, nak tahu tentang ilmu faraid ini juga tuan-tuan, bukan mudah. Bukan mudah. Sebab kalau si mati talak bain, ada iddah tak ada iddah tuan-tuan. Kalau tak ada iddah, dia boleh terus dapat pusaka si mati ke tidak tuan-tuan. Itu yang kita nak kena tahu. Kalau talak raj'i dalam keadaan iddah, boleh dapat harta pusaka ke tidak tuan-tuan. Itu antara persoalan-persoalan yang kita kena tahu. Bau simple, bau bab perkahwinan. Hari ni akad nikah. Contoh kejap lagi, imam kita nak nikahkan orang. Akad nikah.
Seronok punya pengantin perempuan, teruja, selfie, tangkap gambar. Seronok punya seronok, darah tinggi naik. Lupa ada darah tinggi. Langsung meninggal di tempat kejadian. Saya nak tanya, suami dia yang baru akad nikah tadi itu dapat pusaka ke tidak, tuan-tuan? Arwah ada kereta Myvi, baru beli bulan lepas, nak bawa pergi honeymoon. Dapat ke tidak? Jawapan dia, dapat. Jadi ini antara perkara-perkara pun kita kena kuasai dan kita kena ketahui. Baiklah. Seterusnya, ilmu faraid adalah satu ilmu yang dilupakan dan diabaikan. Sebab apa? Orang selalu kata nak belajar faraid tunggu matilah, Ustaz. Sebab ilmu faraid ini diguna pakai masa dah mati. Kenapa kami nak belajar masa hidup? Tuan-tuan, kalau kita dah mati, kita tak belajar dah, tuan-tuan. Kita tinggal kena soal dalam kubur. Jadi kita nak belajar ilmu faraid ini supaya kita boleh amalkan masa kita hidup ni. Berapa banyak tanah-tanah pusaka masih lagi atas nama si mati. Nak uruskan tanah adat ni, tuan-tuan, lebih mudah berbanding kalau kita nak uruskan tanah pusaka yang dah berlapis-lapis. Kalau tanah adat dah berlapis-lapis sekalipun, senang bawa jumpa dengan tok adat yang akan putuskan siapa pemilik seterusnya. Bawa draft kita punya carta ahli keluarga, tunjuk, dia yang akan buat keputusan. Kalau bab faraid, tuan-tuan, kalau mati berlapis-lapis ini, tuan-tuan, tuan-tuan nak kena cari dia, minta izin, minta halal, kena cerita bahagian dia, kena minta taharrush dan sebagainya. Bukan suatu yang mudah. Sebab itulah Islam memperkenalkan juga instrumen hibah dan wasiat. Nak buat masa hidup, silakan. Contoh, tuan-tuan ada barang komeh je, Ustaz. Rumah semua dah bagi dekat anak-anak, tinggal barang komeh je, Ustaz. Tak apalah, Ustaz, nanti diorang pandai-pandai agihkan. Tuan-tuan, sabar dulu. Kes kita dapat kat PPR Paroi, 3 tahun tak balik raya. Sebab tak dapat bahagian emas. Dan emas ini jugalah yang masyarakat kita selalu tersalah bagi. Dia kata emas ini dapat dekat perempuan saja. Lelaki haram pakai emas. Betul, lelaki haram pakai emas. Tapi lelaki boleh mempusakai barang kemas. Bahkan itu dia ada hak dia dalam tu. Berapa banyak masyarakat kita tersalah anggap. Jadi bab-bab seperti ini kalau boleh nak hibah, hibahkan masa hidup. Tapi nak pakai lagi, Ustaz, Kang nak pergi kenduri kosong ya, tak ada bunyi kecing-kecing. Nak sembang pun tak sedap. Biasa sembang seng-seng lengan sampai kat bahu. Nak tunjuk barang komeh. Contoh, tak ada, tuan-tuan, bukan kat sini. Jadi kalau nak dah hibah, kita pinjamlah dekat anak. Yang penting buat dokumen. Ada dokumen untuk kita elakkan sebarang perbalahan. Kalau buat di majlis agama, murah je, tuan-tuan. Satu barang kemas tu RM300. Tuan-tuan tak payahlah, mana yang nak bagilah terus dekat anak-anak. Hibahkan terus pada anak-anak. Tapi yang kita nak pakai balik tu, buatlah dokumen. Buat dokumen, jimat sikit kos. Contoh, kita nak pakai rantai, golang dengan cincin satu. 3 barang tu je lah kita buat dokumentasi hibah. Satu harta 300, tadi 3 barang RM900. Itu saja fee dia. Fee pelaksanaan tak ada. Yang penting ada dokumen. Sebab kita tak nak jadi macam satu kes.
Masa mak dia sakit, mak dia kata, mak tak ada apa nak hadiahkan kat kau ni, jadi kau ambillah barang kemas mak ni. Tak banyak tuan-tuan, sebentuk gelang kalau tak salah saya. Bila meninggal dunia, ingatkan adik-beradik tak ada isu. Rupanya adik-beradik tanya, mana pergi barang kemas mak? Mana pergi gelang tangan mak? Dah kakak tu sebut salah. Sebab masa bagi tak ada saksi, tak ada dokumen. Jadi kakak kata, mak dah bagi dekat akak. Mana saksi, mana bukti, tak ada. Jadi adik-beradik dah tuduh kakak mencuri pula tuan-tuan. Allah. Jadi nak tak nak, sebabkan sayangkan adik-beradik punya pasal, kakak tersebut dia pulangkan balik barang kemas tersebut. Tak nak jadi bertelagah, dia suruh buat faraid. Boleh tuan-tuan? Okey, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ia tidak begitu diberi perhatian oleh masyarakat. Oleh yang demikian, ia menimbulkan berbagai-bagai masalah kepada waris-waris dalam menyelesaikan harta pusaka. Saya selalu kata kepada masyarakat kita bahawa Islam ini sangat indah. Daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara, Islam meninggalkan kaedah macam mana nak menguruskan perkara tersebut. Tapi yang selalu jadi masalah, siapa dia? Bukan Islam tu, bukan kaedah dia, tapi yang menjadi masalah adalah diri kita. Kita punya. Contoh, kita tanah ada 1 ekar, adik-beradik 8 orang. Betul, dalam pembahagian pusaka semua adik-beradik tersebut ada hak. Namun nanti kita akan masuk di belakang, dalam bab pengurusan harta ini tuan-tuan, ada nilai-nilai yang kita perlu ambil kira. Antara kita kena ambil kira nilai ekonomi di antara ahli waris kita. Contoh, kalau 8 orang adik-beradik tersebut, ada seorang adik-beradik yang tak ada harta lagi, adik bonsu biasanya lah, sebab dia yang paling last. Contoh, sebab dia yang jaga anak mak ayah kita, jadi dia tak pergi kerja keluar, dia duduk kat situ, duduk kat rumah tu. Jadi dia seorang tak ada harta. Yang lain semua dah bekerjaya, dah ada harta, dah ada keluarga. Apa salahnya kalau kita takharruj dengan mengambil kira nilai ekonomi adik bongsu kita? Ni tak, berapa banyak kes yang datang menuntut hak, menuntut bahagian. Akhirnya tanah tersebut, rumah tersebut terbiar semak begitu sahaja, walaupun nama dekat atas dalam geran ada sampai 8 orang. Tapi disebabkan terlalu ramai berebut, tamakkan harta, akhirnya tanah tersebut terbiar macam tu je. Nama dalam geran ada 8. Berbanding kalau kita bagi seorang. Kalau kita bagi seorang ni, tanggungjawab dia lebih tinggi, lebih alert. Dia bolehlah fokus pada tanah tersebut. Ni Kang, kalau nak bayar je cukai, tuan-tuan kena bayar cukai tuan-tuan. Lebih 10 tahun kerajaan boleh, ada akta yang membenarkan kerajaan untuk merampas tanah-tanah yang tak bayar cukai lebih 10 tahun. Jangan terkejut. Lepas ni cek nama dalam geran, nama dah tak ada. Rupanya tanah dah kembali kepada kerajaan sebab tak pernah bayar cukai. Mulalah kata kerajaan ni zalim. Sabar tuan-tuan. Asal tanah kita semua ni, semuanya adalah milik kepada kerajaan. Namun bila kita keluarkan peta, keluarkan geran, barulah jadi milik individu. Jadi kalau kita tak bayar geran, kerajaan berhak untuk merampas semula tanah tersebut. Jadi tolong bayar cukai. Jadi cuma saya nak bagi tahu kat sini, kalau nama dalam geran terlalu banyak, biasanya bukan sebab tak ada duit nak bayar cukai.
masing-masing berkira. Kan kalau aku bayar, yang lain tak bayar pun. Semua rasa macam tu, langsung tak bayar. Itu yang berpuluh tahun tak bayar cukai. Baiklah, seterusnya ilmu faraid. Kita berhenti jam berapa ni tuan-tuan? 7:30. 7. Sikit lagi boleh sikit lagi insya-Allah. Saya pun ada urusan kejap lagi. Seterusnya kita habis sampai nombor 5 ni, sampai definisi inilah. Ilmu faraid dikatakan sebagai satu ilmu yang akan luput. Maksudnya ia adalah ilmu yang pertama dicabut, dihilangkan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nombor 5, oleh itu umat Islam perlu mempelajari ilmu ini sebagai panduan bagi menguruskan harta pusaka dan menyebarkannya dalam masyarakat. Tuan-tuan bukan sekadar belajar, tapi dah tahu sikit-sikit ni tuan-tuan, kena ajar pada ahli keluarga kita yang terdekat. Tak faham boleh tanya, insya-Allah kita bantu. Seterusnya, akibat tidak memahami ilmu faraid, lahirlah pihak-pihak yang bertelagah mengenai harta pusaka. Mereka yang bergaduh bukan sebab tamakkan harta sangat tuan-tuan, tapi rata-rata bila kita tengok, antara yang pertama sekali adalah tak ada ilmu. Lalu pertikaian ini berlarutan tanpa ada pihak yang dapat menyelesaikannya. Banyak tuan-tuan di luar sana, kalau kita tengok, mereka mencari-cari, kat mana kami nak rujuk ni ustaz? Dengan siapa kami nak bertanya? Kadang-kadang sampai panjat pejabat mufti. Terkejut Datuk Mufti, datang-datang nak tanya tentang geran. Tapi tak apa, Datuk Mufti pun layan juga, dia ada pegawai-pegawai dia. Tapi kita kalau di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, kita beruntung. Sebab dalam Malaysia ni tak banyak majlis agama yang menubuhkan unit pusaka. Khas untuk memberi khidmat nasihat dan membantu untuk menyelesaikan isu-isu berkenaan dengan harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Sesungguhnya aku ialah manusia yang akan digenggam, diwafatkan, dan sesungguhnya ilmu tersebut akan digenggam, yakni dicabut, dan akan nanti timbul fitnah-fitnah, sehingga nanti akan tiba masanya apabila dua orang berselisih mengenai pembahagian harta pusaka, tidak ada lagi orang yang dapat menyelesaikan antara kedua mereka. Berlaku tuan-tuan, hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Berlaku tuan-tuan, berlaku. Last, saya sebagai pengajaran, satu kes betul, memang dua orang, betul apa yang hadis Nabi ni katakan. Berlaku kes ni dekat Kemenci. Masa arwah meninggal dunia, bersetuju letak nama dua orang, seorang kakak, seorang adik. Tapi bila lama kelamaan, adik ni dia ada rasa tamak. Dia nak kuasai tanah tersebut. Dia rasa tanah tersebut dia nak kuasai. Dia nak semua. Apa yang dia buat tuan-tuan? Dia santau kakak dia. Wa na'udzubillahi min zalik. Bukan tak berlaku tuan-tuan. Sehingga kan bila disemak dalam geran baru-baru ni, nama kakak dia dah tak ada. Tinggal nama dia seorang je. Agak pandai dia buat magic tu tuan-tuan. Kita pun tak tahu, tutup nama yang seorang je yang ada. Jadi bila nak lawan fight di mahkamah, ahli keluarga tak bersetuju.
Sebab apa? Mereka tak sanggup melihat mak dia ni menderita, kakak dia ni menderita, sebab sepanjang kes menguruskan pusaka arwah wan dia dulu, mak dia ni dah macam-macam sakit dah terima. Sebab pusaka. Kita tak doakan keluarga kita jadi macam ni tuan-tuan, tapi kita kena ambil langkah berjaga-jaga. Uruskanlah harta kita ketika kita masih hidup. Mudah-mudahan dia tak menjadi fitnah kepada diri kita dan keluarga kita, insya-Allah. Jadi ada soalan saya Okey, terima kasih kepada tuan yang bertanya. Ada orang tanya, kenapa casnya by harta? Kenapa tak cas sekali? Pertama sekali, benda ni luar bidang kuasa saya lah tuan-tuan. Sebab yang putuskan tu adalah ahli mesyuarat, ahli majlis kita. Jadi kecuali wasiat kita ambil kira keseluruhan harta. InsyaAllah saya akan cuba cari jawapan ni. Saya akan jawab pada sesi kuliah kita akan datang. Dah 2-3 orang tanya saya juga, cuma saya je lupa cari jawapan tuan-tuan. Dia lebih kepada teknikal. Yang saya pernah tahu, kalau perlu pengesahan hibah, kita tak boleh nak sahkan hibah sekali semua harta. Tak. Kalau pengesahan hibah di mahkamah pun, kita kena kesahkan hibah satu persatu harta. Jadi sebab itulah kita buat pengasingan daripada segi harta-harta tersebut. Itu yang saya pernah tahu. Wallahualam. Boleh tuan Okey, seterusnya, saya telah berhutang dengan seseorang. Beliau telah meninggal dunia dan tidak tahu waris-warisnya. Jumlah hutang pun saya tak berapa ingat. Apa yang harus saya buat? Dulu hamba Allah ini pernah berhutang. Jumlah tak ingat. Okey. Contoh, ragu-ragu. Dulu pinjam 200 ke 300 ke 100. Tapi kita around tu je yang kita confident. Jarang kita nak pinjam sampai 1000. Jadi pertama sekali, ambil jumlah yang kita rasa pasti. Biar lebih, jangan kurang. Tak apalah, kita bayar je lah 500. Sebab kekeliruan tadi tu berlaku antara 100, 200, 300. Tak apalah, kita ambil lah lebih, 500. Kita bayar 500. Kemudian, dekat siapa nak bayar? Nak bayar dekat ahli waris, dah tak tahu, dah tak jumpa. Nak pergi dekat pejabat, kalau nak pergi, macam saya pernah dapat satu kes, dia berhutang kedai. Orang dulu-dulu ambil, bayar hujung bulan. Kali ni dia ambil, tak bayar-bayar, sampai satu tahap kedai tutup. Dah tak jumpa dah owner kedai. Dah tak tahu nak bayar kat siapa. Owner kedai balik Indun dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, untuk di Negeri Sembilan, kita ada keistimewaan. Tu saya cakap orang Negeri Sembilan ni beruntung. Yang mana majlis agama boleh menjadi badan yang memegang amanah bagi hutang tuan-tuan. Jadi ini dikira wang orang berhutang. Kita boleh serahkan amanah ini kepada majlis agama untuk menjaganya. Serahkan saja isi dokumen, tapi kena ada dokumen lah, kalau boleh maklumat orang yang berhutang tu sikit. Supaya in case tiba-tiba sekarang masa kita hidup tak ada siapa datang menuntut, rupa-rupanya bila kita meninggal dunia ada yang datang menuntut. Bila ada yang datang menuntut, boleh suruh dia pergi ke majlis agama, ambil duit tersebut. Boleh tuan-tuan? Silakan Ji.
Orang yang bukan Islam kita kena bayar hutang dia? Tidak tuan-tuan. Jawapannya kena. Kena juga. Pun sama juga. Dia nak datang, jangan risau. Dia boleh masuk Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Kita tak ada halangan. Dia boleh datang ke pejabat kita, dia buat tuntutan. Dah tak jumpa lagi. Tak apa. Letak je duit tu di pejabat majlis agama. Sebab majlis agama ni dia pegang amanah. Majlis agama ni dia pegang amanah. Jadi in case tiba-tiba anak kita jumpa pula anak owner kedai tu. Dia kata, ayah kau dulu ada hutang dengan ayah aku. Tak apa. Aku bayar. Bawa pergi majlis agama, ambil duit tersebut. Terlepas segala hutang. Terlepas daripada hutang. Okey, kalau dalam kes macam ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkenaan dengan hutang, lazimnya bila yang berkata sebegitu, dia sebenarnya lebih kepada nak memudahkan urusan pemusatan untuk menuntut hutang. Adapun kalau ada lagi hutang-hutang si mati yang tak berbayar, contoh dia tak datang sembahyang jenazah pada ketika itu, tapi hutang masih berjalan, masih lagi terpikul atas si mati. Itu kadang-kadang kalau tuan-tuan pernah dengar, tapi kita tak boleh nak buat hujah, yang mana arwah pernah datang dalam mimpi beritahu dia ada hutang sekian. Kalau pernah dengar lah. Tapi saya pernah dapat kes ni, yang mana datang dalam mimpi, datang beritahu arwah ada hutang. Arwah beritahu dia ada hutang yang tak berbayar. Jadi tak lama lepas tu ahli keluarga dia cari. Bila cari, jumpa. Bila jumpa, lalu ahli keluarga dia bayar. Jadi nak katakan di sini bahawa hutang ni tuan-tuan, kalau boleh tulis. Janganlah mengharap tuan-tuan boleh hadir dalam mimpi anak-anak tuan-tuan. Tulis sebab yang tahu hutang ni kita. Isteri kita pun tak tahu hutang kita. Saya tanya Haji semua ni tahu tak hutang isteri kita? Tak tahu. Banyak beli kat Shopee tak tahu. Shopee bayar bulan-bulan. Patut banyak barang sampai. Rupanya semua tu hutang lagi. Balik ni cek. Jadi kita kena tulis, sebab hutang kita adalah tanggungjawab kita. Sebab tu Allah sebut dalam adalah ayat Quran yang sangat panjang. Kalau ada hutang, kena tulis. Jadi paling simple tuan-tuan haji, kalaulah kata tak tahulah ustaz nak beli buku apa, tulis dalam handphone. Buat folder hutang. Bagi tahu dekat seorang anak, ni hutang senarai hutang ayah. Kalau ayah berlaku apa-apa kat ayah tengah bayar bulan-bulan lagi ni. Kalau ayah mati, tak sempat habis bayar, tolong pakai harta ayah untuk selesaikan. At least hutang dengan manusia, hutang dengan Allah sama. Zakatnya, fidyahnya. Kalau zakat tuan-tuan dah mudah, boleh bayar kepada imam masjid karyah masing-masing. Kalau duduk Datuk Kelana Petra Sendeng, baca dengan Imam Syarifuddin, boleh bayar dengan imam terus. Kira dengan imam zakat simpanannya, zakat emasnya. Bukan bayar sekali seumur hidup tuan-tuan. Dia kena bayar tiap-tiap tahun. Boleh? Okey.
insurans tu ada dekat 60% lah. Apa daripada segi pandangan Islam, insurans tu macam mana? Lepas tu adakah duit ni dia harta juga? Okey, terima kasih kepada Tuan Haji. Ini tuan-tuan kena ambil perhatian. Soalan ini sangat penting. Arwah dulu pernah mencarum insurans. Mencarum insurans, anak-anak tak tahu. Bila ayah meninggal dunia, perasan ada surat insurans. Anak-anak pergi cek dengan insurans, syarikat insurans tersebut. Ada ratus ribu. Soalan, apakah status duit tersebut? First kali tuan-tuan, kalau insurans dikira tidak patuh syariah. Adapun kalau takaful dikira patuh syariah. Jadi insurans ini tuan-tuan, kalau kita nak ambil pun, kalau boleh pun kita boleh ambil yang pokok tu sahaja, yang kita bayar, yang arwah ayah bayar bulan-bulan. Itu pun ada perbincangan lagi. Nak selamat, semuanya diserahkan kepada Baitul Mal untuk disucikan. Kerana apa? Duit daripada sumber yang haram, sumber yang gharar, tidak boleh dimiliki. Dia dikira duit harta yang tidak bertuan. Jadi bila mana harta tersebut tidak boleh dimiliki, maka ia perlu diserahkan kepada Baitul Mal. Sama macam kes sebelum ni, ada orang tanya saya, Ustaz, rumah tersebut dibeli pakai duit haram, dapat rasuah, menang judi contohnya, beli rumah. Apa status rumah tersebut? Sebaiknya rumah tersebut perlulah diserahkan kepada Baitul Mal untuk disucikan. Sama ada kita jual, ambil duit tersebut, serah pada Baitul Mal. Sebab apa? Sebab harta-harta yang haram ini kita tak boleh nak dimiliki. Tak apa Ustaz, saya tak buat makan, saya pakai kad sport rim je Ustaz. Saya buat pergi bercuti je Ustaz. Saya buat bayar bil api, bil air je Ustaz. Selagi mana kita gunakan duit tersebut, maka dosanya mengalir selagi mana kita membakar harta-harta yang haram. Boleh tuan-tuan? Boleh. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah Azza wa Jalla. Segala kelemahan dan kekurangan saya mohon ampun dan maaf. Saya doakan mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon keampunan kepada-Mu ya Allah di atas segala dosa-dosa yang telah kami lakukan sepanjang hayat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau kurniakanlah taufik, hidayah dan inayah ke atas hati-hati kami ya Allah, agar kami menjadi hamba-Mu yang beriman dan bertakwa kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami dan seluruh ahli keluarga kami daripada sebarang wabak penyakit, bahaya, bencana dan kemudaratan, serta lindungilah kami semua daripada fitnah akhir zaman ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami rezeki yang halal, rezeki yang baik untuk kami ya Allah. Jauhilah kami daripada rezeki yang haram, rezeki-rezeki yang gharar ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah dan tempatkanlah kami di dalam syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.